Pun kita tinggalkan dulu bola sepak dan kita kembali membincangkan isu yang sememangnya menjadi kebimbangan rakyat Malaysia pada ketika ini, terutama sekali ketika musim monsun. Kita ada seorang pakar yang telah sudi untuk bersama kami di studio dan menariknya beliau telah pun sampai ke tapak kejadian ini dan dapat memberikan sedikit perincian yang hanya mampu disampaikan oleh seorang pakar geologi. Kita ucapkan selamat datang juga terima kasih kerana bersama kami pagi ini Profesor Madya Dr. Ahmad Farid bin Abu Bakar yang merupakan Profesor Jabatan Geologi Fakulti Sains Universiti Malaya. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Kita semua berduka cita dengan apa yang telah berlaku dan pastinya ramai yang mempunyai begitu banyak persoalan dari pelbagai aspek sebenarnya. Apa yang Doktor boleh kongsikan dengan para penonton dari tinjauan pertama Doktor di lokasi kejadian? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tamanya sekali saya mengucapkan takziah lah kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan tanah runtuh ni. Sebenarnya kalau diikutkan memang tak dijangkakan sebenarnya. Sebab dia kalau ikutkan dia punya kawasan tu boleh dikatakan jauh daripada slope yang runtuh tu sebenarnya. So memang tak dijangkakan sebenarnya kawasan tu kejadian tu berlaku. Walaupun memang biasanya lah kalau macam ada selalunya hujan bila air meresap ke dalam tanah dan berlaku ketepuan ke dalam tanah. So kemungkinan berlakunya tanah runtuh tu boleh berlaku. Tapi kalau diikutkan kawasan tersebut jauh daripada boleh dikatakan dalam 20-30 meter jugalah daripada slope yang runtuh tu. Cerun yang runtuh. Cerun tu memang cerun tambakan lah. Cerun tambakan yang runtuh tu. Tapi bahan-bahan material, bahan-bahan bumi, bahan-bahan tanah tu dibawa ke boleh lebih kurang dalam 50 meter macam itu ke bawah. Lepas tu dia bawa semua sekali kawasan apa-apa yang ada di dalam laluan dia lah. Ya. So memang kalau diikutkan susah sebenarnya susah untuk dijangkakan benda ni berlaku. Pada pendapat doktor, kalau kita ambil keadaan yang disebutkan doktor, maka sukar untuk perkara ini terjadi. Adakah aktiviti-aktiviti pembangunan ataupun pembalakan yang berlaku di kawasan-kawasan setempat menyumbang kepada malapetaka ini? Dia boleh menyumbang dari segi sekundernya. Dan dia bergantung juga kepada faktor-faktor geologi, faktor-faktor sekarang kita bercakap tentang perubahan iklim dengan juga berbagai-bagai faktor lagi sebenarnya. Tapi bila salah kita lakukan perubahan atau gangguan kepada persekitaran semula jadi, kemungkinan berlakunya kegagalan tu boleh terjadi. So kalau bolehnya kita kawasan-kawasan semula jadi ni kita kena pantau dan juga kena pastikan dia tidak terusik seboleh-bolehnya lah. Tapi biasanya kalau untuk pembangunan kita perlu untuk membuat pembangunan, buat perancangan dan buat dia punya gangguan sedikit keadaan alam sekitar. Tapi benda itu perlu di bawah SOP, Standard Operating Procedure, dan juga garis panduan yang telah dikeluarkan. Sebenarnya sebelum ni banyak garis panduan yang dikeluarkan. Garis panduan perancangan pembangunan kawasan tanah tinggi dan garis panduan berbagai-bagai lagi sebenarnya dikeluarkan di PBT dan sebagainya. Doktor, bila doktor sebut tentang cerun tambakan, dari kepakaran seorang ahli geologi, apa aspek yang perlu diambil kira sebelum suatu cerun itu ditambak ataupun dilakukan perubahan untuk satu pembangunan diadakan? Biasanya kalau berlaku kita untuk membuat jalan ke apa ke kan. Saya bercakap daripada perspektif geologi lah. Ya. Kalau ikutkan kena jurutera yang bercakap pasal hal ni kan. Tapi daripada perspektif geologi bila dia cut, dia potong
cerun tu akan ada dia punya yang untuk membuat jalan tu dia akan tambak di kawasan yang kebawahan, yang kesebelahannya. Lepas tu tambakan tu juga memerlukan mitigasi yang bersesuaian, saliran dan juga desain dan juga reka bentuk yang bersesuaian lah untuk kawasan tersebut lah. Pada asalnya, tapak perkemahan itu adalah merupakan ladang yang agak ringkas, yang mana tidak ada penghuni sebenarnya yang berhuni 24 jam di situ. Namun setelah dilihat potensinya, dibuka tapak perkemahan dan difahamkan pelesenan tidak lengkap untuk tapak seumpama itu. Apakah faktor keselamatan yang perlu diambil kira oleh mereka yang bakal mengusahakan tapak-tapak perkemahan seterusnya, melihat kepada keadaan kawasan cerun, faktor cuaca dan juga perubahan setempat seperti pembangunan dan pembalakan yang berlaku berdekatan dengan kawasan itu? Untuk pelesenan pada saya, pelesenan kawasan peranginan bagi untuk keselamatan orang awam lah. Kita perlukan para pengusaha sepatutnya merujuk kepada ahli geologi yang bertauliah, pada jurutera yang bertauliah untuk mereka mendapatkan pandangan. Kawasan ni, kawasan contohnya mereka dah tahu kawasan tu berisiko, tapi mereka perlu konsult dengan ahli geologi bertauliah dan juga jurutera yang berkenaan, dan juga untuk mereka perlu juga konsult dengan pihak kawasan PBT, pihak kawasan tempatan, dan juga boleh juga mereka merujuk kepada JMG dan juga JKR juga sebenarnya. Dok, sebenarnya satu amalan yang sering sepatutnya diadakan adalah sebelum satu pembangunan itu diadakan, akan ada EIA ataupun penilaian dari segi persekitaran, bukan sahaja dari segi tanah, malah ekosistem kawasan tersebut. Dan juga biasanya sepatutnya dilakukan soil study ataupun ialah kepakaran geologi tadi untuk melihat sama ada boleh dibina sesuatu atau tidak di atas kawasan tersebut. Apakah barangkali ini melibatkan kos, menyebabkan pihak pemaju ataupun pembangunan ini tidak begitu tidak begitu terpanggil untuk melaburkan dana itu untuk aspek keselamatan? Saya rasa kalau kita berfikir atas dasar keselamatan, atas dasar nyawa, atas dasar survival untuk pelaburan tu, saya rasa memang worth it lah. Perlu untuk dilaburkan, perlu untuk diadakan untuk memastikan pelanggan-pelanggan ni selamat. Itulah faktor yang paling penting sekali. Keselamatan tu memang sangat-sangat penting. Dan saya risau kalau isu pelesenan ini tidak diselesaikan, maka sebarang insurans yang diambil ataupun apa-apa perlindungan yang cuba didapatkan sebelum ini akan diganggu disebabkan oleh pelesenan, isu pelesenan, maka pampasan yang selengkapnya tidak mampu diberikan kepada mangsa oleh pemaju. Namun kalau kita lihat kepada struktur tanah di kawasan tersebut dan sebagainya, adakah sesuai sebenarnya dibina tapak perkemahan itu pada pendapat seorang pakar geologi? Kalau macam saya cakap pada masa awal tadi, tidak dijangkakan. Kalau diikutkan kawasan tu kawasan yang landai sebenarnya, dan begitu jauh sikit daripada slope tu. Dan untuk kawasan-kawasan segini, saya rasa walaupun di kawasan tanah tinggi, kawasan tu berada di kawasan tanah tinggi, memang perlu untuk mereka untuk mematuhi garis panduan. Memang ada kesesuaian dari segi kawasan landai, sesuai untuk beraktiviti, sesuai untuk berkemah, kawasan landai. Dalam masa yang sama perlu juga mematuhi garis panduan pada kawasan tanah tinggi. Kawasan bercurun, kawasan tanah tinggi, kawasan berbukit. Satu lagi saya nak tambah berkenaan dengan bila dah berlaku bencana macam ini, kita perlukan satu penyiasatan yang betul-betul terperinci. Okey, penyiasatan terperinci ini kita boleh panggil dari segi geologi forensik Geologi forensik ini memang sangat-sangat penting untuk memastikan punca, dan yang pentingnya adalah kita learn the lesson, belajar daripada apa yang dah berlaku dan kita cuba elakkan sebenarnya. Bukannya kita dah banyak kali berlaku, banyak kali sebelum-sebelum ni kan. Dan kita perlukan, kalau diikutkan pihak-pihak yang berwajib banyak dah melakukan
banyak dah melakukan pemantauan, banyak dah melakukan kawasan-kawasan dia dan menentukan kawasan yang berisiko. And benda-benda ni perlu untuk diambil kira dalam untuk pembangunan untuk satu-satu kawasan tu sebenarnya. Sememangnya keadaan tanah dan struktur tanah juga adalah suatu yang perlu kita kira apabila membuat sesuatu pembinaan. Proses semula jadi itu satu perkara, namun akibat daripada kesan pembangunan manusia, struktur tanah pun akan berubah. Kalau lokasi A adalah tapak pembinaan, mungkin dalam lingkungan 500 ataupun 5 kilometer, tanah dan struktur tanah itu akan berubah disebabkan oleh sesuatu pembangunan. Jadi semua ini faktor yang perlu diambil kira oleh mereka yang cuba mengusahakan sesuatu di lokasi-lokasi yang berisiko, terutama sekali di tanah tinggi. Dan mereka perlu merujuk kepada pihak yang bertanggungjawab dan juga ahli geologi yang bertauliah, sebab ahli geologi ada yang tak bertauliah, ada ahli geologi yang fresh graduate, dia kena ahli geologi yang bertauliah, yang ada dia panggil PGEOL. PGEOL tu maksudnya professional geologist, untuk mendapatkan dia punya pandangan dan juga boleh juga merujuk kepada jurutera yang berkenaan. Kalau contohnya memerlukan desain, memerlukan juga bentuk yang untuk mitigasi, perlu merujuk kepada yang bertauliah. Doktor, bila doktor sebutkan, sebenarnya kita semua sedia maklum insiden sebegini telah berlaku banyak kali di negara kita, dan apakah dalam langkah jangka pendek ini, dalam masa yang terdekat ini, langkah pertama yang diadakan adalah pertama untuk memastikan semua tapak perkhemahan seperti ini pertama sekali mempunyai lesen untuk beroperasi dan sepatutnya, dan apakah perlu dikuatkuasakan lagi penglibatan ahli geologi atau jurutera yang berkaitan untuk memastikan keselamatan situasi tersebut. Sebab memang alam semula jadi kita tidak dapat menjangka, tapi dari pihak dari pihak accountability, dari pihak pemaju pengusaha sendiri, mereka telah melakukan sebaik mungkin untuk memberikan jaminan yang terbaik kepada mereka yang datang bercuti. Memang benda tu memang perlu untuk diambil kira lah, untuk penlibatan dari segi pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak dari contohnya JMG, JKR, JPS. Kalau ada bermasalah, mereka boleh merujuk pada pihak-pihak yang berkenaan. Dan dalam masa yang sama, pihak orang awam dan juga pengusaha itu sendiri perlu mengambil kira juga dia punya keselamatan juga sebenarnya. Sebab dia punya untuk untuk mengatasi, contohnya untuk mencuba kita mengelakkan masalah ni berlaku, kita perlukan pelibatan antara orang awam dan juga pihak-pihak berwajib, pihak-pihak berkenaan. Orang awam tu sendiri juga perlu juga peka dan siap siaga untuk kawasan-kawasan mereka inilah. Contohnya kawasan mereka berdekatan dengan cerun-cerun yang nampak tidak berapa selamat. Sebenarnya dia ada petunjuk sebenarnya sebelum berlakunya kegagalan tu, sebenarnya dia ada petunjuk dia. Kalau contohnya pokok tu ada macam kecondongan, ataupun jalan tu dia ada macam pecah-pecahan atas bukit, dan jalan atas bukit tu pecah-pecah tu, mungkin salah satu dia punya inilah, mungkin dia punya amaran lah. Itulah untuk salah satu yang perlu juga untuk cuba untuk mengelakkan perkara ni berlaku. Mungkin kita perlukan mengadakan sistem amaran awal. Sistem amaran awal ni kadang-kadang memang perlu untuk ni, untuk memang perlu untuk mengelakkan benda ni berlaku lah. Cuba untuk keselamatan sebenarnya satu yang penting adalah sebab keselamatan pengunjung itulah. Baik, terima kasih kita ucapkan doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Banyak pencerahan yang kita dapat, dan kami harap perbincangan ini juga banyak membantu anda memahami situasi yang sedang berlaku pada ketika ini, di mana operasi menyelamat sedang diteruskan. 24 nyawa telah hilang disebabkan oleh apa yang berlaku di sini, dan ia adalah suatu peringatan kepada semua pengusaha pusat peranginan, terutama sekali di kawasan berisiko tinggi seperti di tebing dan di tanah tinggi. Kita akan ke